Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Okey. Cikgu Hadi Ismail dalam kelas RBT. Kali ini kita akan tengok kelas RBT tingkatan 2. Okey, sambung daripada tajuk sebelum ni. Kita akan masuk 2.4.3 iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Jadi pelajar dah kenal apa itu mikro pengawal. Okay, kita dah tengok bagaimana dia punya pengenalan, binaan, sejarah dan sebagainya lah. Kalau pelajar nak lihat semua benda tu boleh tengok dalam playlist untuk RBT tingkatan 2 dalam channel saya lah. Okay, boleh cari dekat playlist itu. Kemudian pelajar dah didedahkan dengan apa itu peranti-peranti input, apa itu peranti output dan juga di bahagian proses. Maksudnya pelajar dah kenal gambar rajah blok. Okay, gambar rajah blok bagi litar elektronik untuk mikro pengawal. Dan kelas kali ini, pelajar akan hasilkan, ini tugasan pelajar pada TP3 dan TP4, menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik yang mana ada dia punya turutan-turutan ni lah. Nanti kita akan tengok satu-satu. Let's go. Okey. Jadi dalam penghasilan ataupun melakar reka bentuk litar elektronik ni, yang pertama pelajar perlu tahu dululah apa tujuan lakaran ini dihasilkan. Dalam topik reka bentuk litar elektronik, kita kena tahu apa tujuan lakaran ini dihasilkan. Dia kata tujuannya untuk memudahkan terjemahan awal idea pereka bentuk. Maksudnya pereka bentuk designer bagi elektronik ni lah. Maksudnya elektronik engineer, dia akan bagi idea awal, kemudian dalam idea tu dia akan terjemahkan dalam bentuk litar elektronik. Okey, reka bentuk litar elektronik. Yang mana kalau pelajar perhatikanlah, kalau pelajar perhatikan di gambar di bawah ni, penghasilan reka bentuk litar elektronik ni dibuat dalam bentuk dua jenis lakaran. Yang pertama adalah lakaran gambar rajah blok, okey, dan yang kedua adalah lakaran reka bentuk litar skematik. Kalau gambar rajah blok, pelajar boleh lihat kat situ dia kata mewakili sistem yang dibina tentang cara sistem itu beroperasi. Maksudnya kita ada output, kita ada input, kita ada output, kita ada proses. Dan diwakilkan menggunakan anak panah. Jadi arah anak panah tu adalah urutan blok. Pelajar boleh nampak kan, daripada input dia akan pergi ke proses, kemudian daripada proses dia akan pergi ke output. Dan semasa di proses tu ada bekalan kuasa yang dibekalkan supaya masa dia akan hantar arahan kepada output nanti, output tu boleh bekerja. Ini bagaimana proses tu berlaku, dan setiap blok tu dilabelkan dengan peranti yang akan digunakan. Contoh macam LED, diod pemancar cahaya, ataupun menggunakan diod pengesan cahaya contoh, ataupun menggunakan penderia bunyi, penderia pergerakan dan sebagainya, sensor-sensor kan. Okey, itu adalah peranti-peranti yang digunakan, perlu dilabelkan pada setiap input ataupun output. Okey, yang seterusnya, lakaran yang kedua adalah lakaran reka bentuk litar skematik. Lakaran litar skematik ni, pelajar perlu faham dia lebih ke arah teknikal. Maksud teknikal adalah dia menggunakan simbol-simbol elektronik. Kalau pelajar nampak kat situ kan, simbol-simbol komponen digunakan dan menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. Maksudnya
simbol-simbol tu dihubungkan di antara satu sama lain dengan syarat setiap hubungan tu adalah dia kata apa? Menepati lah. Dia bukan main sambung je, tak. Dia mesti mengikut, maksudnya kalau kita nak hubungkan, kalau ada kekutuban mesti ikut kekutuban. Itu sebagai contoh lah. Okay. Simbol komponen disambung menggunakan garisan lurus yang mana dia akan membentuk satu litar yang lengkap. Daripada sebelah input akan ke sebelah output. Okay. Yang mana kalau pelajar perhatikan, yang saya bulatkan ni, ini adalah gambar rajah ataupun komponen bagi mikro pengawal. Di setiap ni adalah dia punya pin-pin ni lah. Yang ini kita dah bincangkan pada kelas sebelum ni. Jadi pelajar perlu perhatikan. Bila buat sambungan ataupun lakaran litar nanti, pelajar perlu tengoklah di mana pin yang akan disambung. Jangan salah sambung, tak berfungsi litar kita nanti. Okay, alright. Kita lihat pula. Slide yang kedua. Hubungan 2.4.3 sehinggalah 2.4.7. Bagaimana hubungan dia? Kalau kita perhatikan, sekarang ni kita tengah buat lakaran. Selepas lakaran, kita akan buat sambungan litar. Kita akan buat simulasi. Jadi ada kita panggil software-software yang akan kita gunakan nanti ataupun aplikasi yang akan kita gunakan nanti untuk membuat simulasi bagi litar elektronik. Dan seterusnya kita akan buat pengaturcaraan. Pengaturcaraan mudah untuk kita nak masukkan ataupun kita nak benamkan ke dalam mikro pengawal. Yang keempat seterusnya dia adalah simulasi. Kita akan buat maksudnya macam kita nak tengok benda tu berlaku ataupun litar tu dia macam mana. Proses litar tu sama ada berlaku dengan baik ataupun tak baik. Okey. Dan yang terakhir 24.7 adalah kita masuk ke fasa pengujian. Okey. Kita lihat dulu satu persatu. Ini adalah lakaran gambar rajah blok. Ini contohlah. Contoh lakaran gambar rajah blok. Okey. Dia kata mewakili satu sistem yang dibina. Contoh kita nak buat sistem adalah lampu berkelip. Jadi lampu LED berkelip. Ini adalah contoh rajah blok bagi lampu LED berkelip. Kita nak guna contoh kita nak buat lampu LED yang menggunakan penderia cahaya. Contoh kan. Bila dia tak ada cahaya, lampu akan menyala. Macam lampu koridor dan sebagainya. Jadi kita boleh buat satu sistem yang dibina tu, kita boleh buat rajah blok. Menggunakan macam ni lah. Dia ada blok untuk input, proses, output. Kemudian kita kenal pasti apa input yang akan digunakan. Proses kita adalah mikro pengawal. Dan apa output yang akan dikeluarkan. Okey. Kemudian gambar rajah blok ni dia kata boleh menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Jadi sebelum kita buat gambar rajah litar skematik, kita buat dulu gambar rajah blok supaya kita nampak macam mana perjalanan ataupun proses bagi suatu litar tu beroperasi. Kemudian urutan blok ditunjukkan oleh anak panah. Jangan salah pergi buat garisan ni tau. Kena ada anak panah supaya dia nampak macam mana urutan berlaku. Dan jangan salah anak panah. Mungkin kamu tersilap buat anak panah pergi ke sana blok. Tak boleh. Ini dah menyalahi dia punya syarat-syarat dia lah. Okey. Setiap blok dilabel menggunakan peranti yang digunakan. Okey. Contoh di sini diguna apa? Switch tekan tutup. Dia label lah. Kalau ada benda lain lagi, kita label lah kat sini. Contoh, penderia bunyi. Ada bunyi je, dia akan bunyi. Ada, contoh kita nak sensor tu nak menangkap bunyi. Bila ada bunyi, dia akan bagi alarm. Ataupun lampu menyala, LED menyala ke, buzzer dan sebagainya kan. Loceng ke. Alright. Ini bagi gambar rajah blok. Kita lihat pula
Ini contoh dia lah. Contoh bagi gambar rajah blok supaya kamu nampak. Di bahagian input, boleh pelbagai-bagai yang kita dah pelajari sebelum ni. Sama ada input digital, input analog, semua boleh di bahagian sini. Okay. Di bahagian input ni, inilah dia. Kemudian dia akan pergi ke proses. Kemudian di bahagian proses ni, dia adalah tugas kita panggil dia CPU tu lah. CPU tu ataupun mikro pengawal tu. Jadi tak kisahlah sama ada kita menggunakan Arduino Uno ataupun kita gunakan di bahagian magnet code, mikro pengawal magnet code, ada carrot, ada salad, terpulang. Okey. Ataupun mana-mana banyak lagi sekarang kan. Microbit dah macam-macam lagi lah. Dan yang terakhir, blok yang ketiga ni adalah output. Output ni lebih kepada peranti-peranti output lah. Peranti output contohnya dekat sini ada motor, ada buzzer, LED, lampu lampu LED 12 volt. Banyak lagi lah peranti output. Kan boleh bagi bunyi, speaker dan sebagainya. Okey, kemudian di bahagian proses ataupun di bahagian output juga kadang-kadang dia akan menggunakan bekalan kuasa. Okey. Sebagai info, info ekstra ni boleh pelajar baca dalam buku teks. Dia kata peranti input dan juga peranti output yang memerlukan bekalan kuasa melebihi 5 volt untuk dihidupkan perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan dan peranti sokongan. Okey. Jadi dekat di bahagian magnet code ni, di bahagian mikro pengawal ni, okey. Selain daripada kita boleh gunakan sumber, mungkin kita pakai power bank. Mungkin kita boleh pakai sumber daripada bateri, direct current, okey. Ataupun kita boleh gunakan daripada AC tapi kita pasang kita punya adapter tu kan. Macam yang pengecasan telefon tu, kita cucuk ke kita punya mikro pengawal lah. Itu dia punya alternatif lain. Kalau bateri, kalau tak mencukupi kuasa bateri, kita perlu tambah lah. Mengikut apa kita punya input dan juga output. Seperti mana yang diberitahu dalam info ekstra tersebut. Okey. Seterusnya, kita nak lihat lakaran reka bentuk litar skematik. Dalam topik ni, dia agak panjang sikit. Jadi pelajar perlu faham satu persatu. Saya tak nak pergi laju. Takut pelajar ada masalah untuk proses pemahaman nanti. Jadi saya pergi slow-slow, perlahan-lahan. Apa yang nak kejar ya? Okay? Jadi slow-slow supaya pelajar boleh nampak dengan jelas. Okey. Bagi lakaran reka bentuk litar skematik, pelajar boleh lihat dekat sini. Ini adalah mikro pengawal. Dia ada kaki-kaki dia tu kan. Okey, menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. Kalau perintanglah simbolnya. Okey. Contoh ini perintang. Okey. LED contoh. LED macam mana? Saya pernah dah lupa dah. Ada yang itu. LED. Itulah. Tengok. Itu salah. Saya salah. LDR, LDR, LED semua samalah. Dia dalam keluarga diode. Okey. Okey, kita ada transistor, PNP, NPN. Okey, transistor. Ini semua simbol-simbol komponen yang perlu pelajar fahamkan dulu. Kena carilah, buat carian sikit ataupun cari dalam Google ke. Okey, apa simbol-simbol komponen yang diwakili oleh komponen-komponen elektronik. Macam ni kita ada diode berkutub, diode tak berkutub, switch tekan tutup, switch tekan buka, geganti, banyak lagi lah, modul bluetooth. Okey. Kemudian dia kata lakaran menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. Bahagian lakaran kita ni kita nampak bagaimana proses kendalian ataupun arus mengalir daripada titik mana ke titik mana. Itu bagi lakaran skematik ni lah. Tujuan dia aliran kendalian suatu litar elektronik.
Simbol komponen disambung menggunakan garisan lurus membentuk litar yang lengkap. Janganlah guna garisan yang bergerigi kan. Oh, sekejap dulu garisan beralun tak boleh. Guna garisan yang lurus untuk membentuk litar yang lengkap. Okey. Seterusnya. Binaan papan litar mikro pengawal. Ini saya dah bincangkan dalam video yang sebelum ni. Jadi kalau pelajar perlu nak tengok ataupun nak fahamkan benda ni, boleh rujuk video yang sebelum ni dalam playlist RBT tingkatan 2 ataupun playlist kelas 3 minit. Okey. Ini adalah dia punya pautan dia lah. Pelajar boleh klik, boleh pergi tengok pada playlist tersebut. Okey. Seterusnya, kita tengok panduan menghasilkan lakaran lakaran skematik. Lakaran blok tadi kita dah lihat. Mudah je. Dia dalam bentuk blok, ada 3 blok. Kena kenal pasti peranti input, peranti output. Okey. Sekarang kita nak hasilkan lakaran skematik. Okey, yang pertama, garisan mesti dilukis dengan lurus dalam sambungan peranti input output dengan papan litar mikro pengawal. Saya dah sebut dah tadi. Jangan guna garisan selain daripada garisan lurus. Okey. Garisan dilukis bukan anak panah. Jangan buat garisan yang ada dengan anak panah. Contoh macam ni kan. Jadi anak panah sambung dengan perintang. Tak boleh. Anak panah ni salah. Okey. Jangan letak anak panah. Garisan lurus je. Okey. Garisan dilukis secara melintang atau menegak. Sama ada macam ni. Kita punya sambungan dia lah. Sambungan dia macam ni. Ataupun menegak macam ni. Okey. Jadi ada 2 je bentuk garisan yang boleh dilukis. Seterusnya, kurangkan garisan yang memintas. Jangan ada garisan pintas macam ni, pintas macam tu. Nanti kamu pening. Kamu tak nampak macam mana proses kendalian ataupun arus yang mengalir dalam litar tersebut. Nanti pening. Kalau terpaksa buat, apa? Boleh buat. Tapi kalau ikut yang saya belajar dulu, kalau nak buat pintasan, bila datang sini kita buat gitu sikit. Kita nampak itu adalah macam jumper dia lah. Okay. Alright. Seterusnya, kurangkan guna simbol yang tetap untuk gambarkan komponen. Ini saya sebut tadi. Buat carian sikit, cari senarai-senarai simbol bagi komponen. Dalam buku teks pun ada, boleh rujuk. Kalau tak ada, boleh search lah dalam Google. Okey, kita lihat. Ini adalah pin-pin bagi mikro pengawal dan juga setiap fungsi dia. Boleh baca sendiri dalam buku teks. Ini pun saya dah bincangkan pada video yang sebelum ni. Kita ada pin 1 adalah untuk reset. Kemudian ada pin VCD, ada pin VSS. Okey. A input. Okey. AIN1. AIN ni adalah input jenis analog yang terdapat pada papan litar elektronik mikro pengawal. Maksudnya peranti-peranti input analog yang akan kita sambungkan dengan mikro pengawal, kita masukkan ke ni lah, sambungan ni lah, ke bahagian titik-titik sambungan ni, AIN1 hingga AIN5. Okey, di output 1 hingga di output 6, dia adalah output bagi output digital pada papan litar. Maksudnya peranti-peranti output yang akan kita sambungkan ke papan litar di bahagian output, di bahagian disambungkan ke bahagian sinilah menggunakan wire pelompat nanti. Okey. Alright. Kemudian kita ada DIN 1, DIN 4. DIN adalah input digital yang terdapat pada papan litar elektronik. Pin ini disambungkan dengan perintang tetap. Maksudnya kalau pelajar nak buat sambungan nanti dengan perintang menggunakan kaki-kaki pada mikro pengawal, kita gunakan pin DIN 1 hingga DIN 4. Okey. Nanti kita lihatlah bagaimana benda tu beroperasi. Okey. Ini bagaimana proses seterusnya. Lakaran litar elektronik diod pemancar cahaya berkedip mengikut selang masa yang ditetapkan. Okey. Ini adalah contoh.
litar elektronik yang pertama kita nak tengok adalah litar bagi diod pemancar cahaya berkelip mengikut selang masa. Okey, kita ada ini gambar raja blok. Okey, di bahagian switch tekan tutup kita ada input, proses, output. Kita lihat kat sini. Inputnya adalah switch tekan tutup, proses mikro pengawal dan yang terakhir adalah LED. Dibekalkan bekalan kuasa kat situ. Jadi ini contoh yang pertama. Ini contoh untuk lakaran skematik. Nampak lakaran skematik yang dilukiskan kat situ. Dan kita ada komponen ataupun peranti-peranti yang terlibat. Okey. Ini senarai komponen, senarai peranti ini adalah perkara yang ketiga perlu pelajar kuasai. Sebelum kita nak masuk ke 2.4.4. Okey. Alright. Kita lihat pula. Ini adalah lakaran litar elektronik diod pemancar cahaya berkelip selang masa ditetapkan bagi keperluan bahan komponen peranti. Ini yang saya sebut tadi. Okay. Kita kena senaraikan apa benda yang kita gunakan pada peranti input, pada proses, pada output. Disenaraikan kat sini lah dalam bentuk jadual. Okay. Seterusnya, kita nak hasilkan satu. Ini latihan lah. Latihan. Kita nak hasilkan satu lakaran litar elektronik lampu kawalan penderia cahaya menggunakan peranti input analog. Okey. Jadi jom. Kita buat dulu untuk gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok. Saya dah sebut tadi kita yang pertama kita akan buat blok dia. Ada 3 blok. Okay. Dan di bawah ni adalah blok bagi bekalan kuasa. Okay. Kita boleh input, proses, output. Okay. Buat anak panah. Yang ni anak panah. Okay. Bekalan kuasa. Alright. Jadi kita tahulah. Kita tengok lakaran litar elektronik lampu kawalan peneria cahaya. Maksudnya kita ada outputnya adalah lampu LED 12 volt dan input kita adalah penderia cahaya. Okey. Kita faham kat sini kan, lampu kawalan dikawal oleh penderia cahaya. Okey. Jadi di bahagian sini dia akan kalau saya buat dalam bentuk lebih formal macam inilah. Okey. Ini dia akan pergi ke lampu. Okey, macam tu. Alright. Okey. Seterusnya, ini pelajar boleh cubalah. Pelajar boleh salin dan juga cuba di dalam buku nota masing-masing lah. Okey. Kita nak buat rajah skematik. Lakaran rajah skematik. Bagaimana kita nak menghubungkan di bahagian input dan juga di bahagian output. Ini adalah proses kan. Mikro pengawal. Okey. Di bahagian input kita ada LDR ataupun penderia cahaya. Jadi nak disambungkan dengan AIN1. Ini kita punya AIN1 dekat sini. AIN1. Right. Dan dia perlu disambung dengan perintang. Mesti ada perintang. Kita ambil perintang perintang 10 kilo ohm. Jadi sambungannya seperti lebih kurang macam inilah. Perintang sambungkan dengan LDR. Ini dia akan pergi ke ground lah. DND. Okay, yang ini adalah LDR ataupun penderia cahaya. Okay, kita label lah. 10 kilo ohm LDR. Okay. Ni kita boleh katakan dia adalah input.
Okey. Yang seterusnya, di bahagian output. Di bahagian output, dia akan keluar ataupun pin yang akan kita sambungkan adalah di out 1. Di out 1, okey, dia akan bertemu ataupun dia akan disambungkan dengan satu perintang. Lepas dia jumpa perintang, dia akan disambungkan dengan transistor. TR PNP. Okay, PNP TR C9013. Kat sini adalah 330 ohm. Okay. Kemudian dekat di bahagian transistor, dia akan disambungkan dengan satu kita ada diode kat sini. Okay, dan di bahagian diode ni, dia akan disambungkan dengan geganti. Dekat sini adalah geganti. Okay. Geganti ni dia akan ada macam inilah. Kalau tak sure, boleh rujuk pada simbol komponen. Okay. Dan daripada geganti ini yang akan disambungkan ke lampu LED 12 volt. Ini positif, ini negatif. Okay. Dan kita ada bekalan kuasa 12 volt kat sini lah. Bekalan kuasa 12 volt sama ada daripada bateri, daripada power bank dan sebagainya lah. Okey, yang ini kita boleh labelkan geganti. Ini lampu LED, yang ini 12 volt. Boleh. Ini adalah diode. Okay. Yang ini disambungkan, kaki transistor ni akan disambungkan ke ground GND. Okay. Ini contoh bagi bagaimana lakaran skematik boleh dihasilkan. Alright. Dan seterusnya, yang ketiga, pelajar perlu faham bagaimana kita boleh buat senarai bahan, keperluan, komponen dan sebagainya lah. Dekat sini lah. Dekat sini adalah senarai komponen bahan yang perlu pelajar senaraikan. Perintang berapa, perintang tetap, bateri berapa, lampu LED apa semua tu pelajar perlu senaraikan. Jadi dalam proses lakaran litar ni perlu 3 benda. Yang pertama rajah blok, yang kedua litar skematik, yang ketiga senarai bahan komponen peranti. Pelajar perlu faham lah. Okey, seterusnya. Ini adalah latihan yang pelajar boleh cuba buat lah. Pelajar boleh cuba buat. Ini contoh latihan ni lah. Dalam rajah blok ataupun dalam rajah skematik dan juga senarai keperluan bahan komponen. Okey. Cubalah. Nanti untuk video yang seterusnya nanti saya akan buat untuk jawapan dia sahaja. Kali ni saya tunjuk dulu untuk persoalan dia. Okay, kita ada penderia cahaya dan output LED. Lakarkan reka bentuk rajah blok dan litar skematik bersama dengan perintang input 10 kilo ohm dan juga perintang output 330 ohm. Okey. Dan pelajar perlu buatlah 3 benda ni, rajah blok, litar skematik dan juga senarai bahan keperluan. Okey. Jadi sebagai rumusan yang perlu pelajar fahamkan untuk 2.4/3 menghasilkan lakaran litar elektronik ni. Okay. Yang pertama, perlu mahirkan bagaimana lakaran rajah blok dihasilkan. Yang kedua, bagaimana lakaran litar skematik. Dan yang ketiga, selepas kita hasilkan kedua-dua tu, pelajar perlu buat penyediaan ataupun senaraikan bahan-bahan keperluan, komponen, peranti, apa lagi? Bahan-bahan ni lah yang perlu untuk kita nak bangunkan ataupun kita nak hasilkan 1 litar elektronik tersebut. Jadi saya berhenti sekarang ini dulu. Pelajar boleh cuba buat latihan tadi. Nanti saya akan bagi dia punya
jawapan dia. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye.